Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babul Umur Al-Manhiyu An, iaitulah bab yang menyebut tentang hadis-hadis dalam perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Dalam naskah yang Jakim ni, muka surat 110. Babu tahrim imtina'il mar'ati min firasi zawjiha iza da'aha wa lam yakun laha uzrun syar'i. Tulis itu bab yang ke-335. Nombor bab 335, bab pada menyatakan haram keengganan seorang isteri kepada seorang perempuan itu enggan untuk bersama dengan suaminya jika dia mengajaknya. Jadi suami ajak panggil dia, dia tak mari, sedangkan tiada baginya tidak mempunyai uzur yang dibenarkan oleh syarak. Jadi kalau isteri itu uzur, suami dia ajak, maka itu tidak menjadi masalah kerana keuzuran. Tapi tak ada uzur, tiba-tiba dia tak mau juga, mungkin dia kelahi dua tu yang menyebabkan dia tak mau ikut. Tengok penjelasan dia. Allah menjadikan kaum wanita sebagai pasangan lelaki, dan kaum lelaki pula adalah orang yang bertanggungjawab menjaga rumah tangga. Oleh itu kaum wanita bertanggungjawab mematuhi perintah suami dengan syarat perintah itu mengenai perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hadis yang bab ini tanda satu hadis saja, iaitulah hadis 1749. Nombor hadis dia 1749. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alayha la'anathal malaikatu hatta tusbih, muttafaqun alaih, wa fi riwayatin hatta tarji'. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak isterinya tidur lalu ia enggan datang sedangkan suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, nascaya malaikat melaknatnya hingga ke pagi. Jadi pagi sampai ke pagi esok, orang perempuan itu kena laknat kepada malaikat. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, sehingga ia kembali, yakni setuju kepada panggilan suami tersebut. Ini adalah merupakan arahan, sebagaimana dalam pengajaran hadis ini kaum wanita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan lelaki untuk bersuka-suka dengannya. Sekiranya ia menolak kemahuan suaminya, bermakna dia menentang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ada kalanya berlaku benda lagu ni. Apabila dia tak setuju angin dengan suami dia, sanggup pergi tidur kat lain. Pergi tidur kat dapur ke, tidur dalam store. Yang betulnya dia tak mau berkawan dengan suami dia tu. Maka orang perempuan yang perangai lagu ni, dia dilaknat oleh para malaikat sampai ke pagi. Yang kedua, isteri adalah memahami peranan serta menunaikan tanggungjawab dengan penuh kesetiaan kepada suaminya. Yang ketiga, malaikat melaknat para isteri yang tidak menunaikan tuntutan nafsu suaminya dengan sebaik-baik. Jadi habislah kita satu hadis saja dalam bab ini. Hadis yang kedua berkaitan dengan wanita lagi, iaitulah tanda hadis bab yang ke-336. Bab yang ke-336, Babu tahrimi saumil mar'ati tatawu'an wa zawjuha hadirun illa biizni.
Artinya bab haram seorang perempuan berpuasa. Tulis itu berpuasa sunat sewaktu suami ada di rumah, melainkan dengan izin suaminya. Jadi kalau suami ada di rumah, isteri ni nak puasa sunat, dia kena minta izin dulu dengan abang dia tu. Kalau dia izin, boleh. Kalau dia kata jangan, tak boleh puasa, tak boleh lah. Jadi di sini Allah mensyariatkan perkahwinan. Perkahwinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini tidak akan berhasil tanpa kebahagiaan rumah tangga. Para isteri memainkan peranan penting mewujudkan suasana tersebut dengan memberi kerjasama serta membantu suami dalam hal-hal menguruskan rumah tangga. Oleh kerana itu, Islam amat memandang berat masalah ini sehingga membolehkan para isteri meninggalkan amalan-amalan sunat bagi memenuhi tujuan tersebut. Jadi kalau bertemu di antara amalan sunat, dengan mana? Dengan tanggungjawab kepada suami, maka isteri kena mendahului siapa? Suami dia dulu. Hadis yang pertama, satu hadis juga dalam bab ini pun. Satu hadis juga, tulis nombor hadis 1750. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi iznihi wa la ta'zana fi baitihi illa bi iznihi, muttafaqun alaih. Maksudnya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sedang suaminya berada di rumah melainkan dengan izinnya. Juga tidak dikira mendapat izin dengan hanya ia berada dalam rumahnya, melainkan mendapat izinnya. Jadi dia tak boleh puasa dan juga amal-amal sunat yang lain kecuali dengan kebenaran suami, dan juga dia tak boleh benarkan orang lain masuk kecuali dengan keizinan daripada suaminya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, Islam melarang perempuan yang bersuami mengerjakan puasa sunat semasa suaminya ada di rumah, melainkan jika diizinkannya. Kalau puasa wajib, tak payah izin. Contohnya, isteri ini puasa Ramadan, suami dia suruh buka, kita tak ada lawak pun kena puasa juga, tak boleh. Ataupun dia ada qada, dia tertinggal puasa Ramadan yang lepas berapa hari? 12 hari. Jadi hari ini sudah Syaban, nak masuk Ramadan juga 12 hari lagi. Maknanya kalau dia tak puasa hari ni, tak cukup lah qada dia. Tiba-tiba suami kata, jangan puasa esok. Tak boleh. Sebab waktu mudayyak, waktu sudah sempit. Mana ngam-ngam kata orang, 12 hari sama 12 hari. Maka ketika itu tidak boleh larang lagi, kerana suami isteri dia terpaksa kena qada puasa yang wajib. Itu jelas, itulah. Yang kedua, melayani suami lebih dikehendaki oleh Islam dari melakukan perkara-perkara sunat yang tidak disukai oleh suaminya. Yang ketiga, mematuhi serta melayani suami adalah salah satu tanggungjawab seorang isteri. Apabila ia berpuasa, maka tidak mungkin si isteri dapat menunaikannya dengan sempurna. Jadi dalam masalah ini kadang-kadang kita tengok, terutama sekali orang-orang yang sudah berumur, yang tua-tua ni, kalau nak tidur malam, dia tidur dengan cucu dia, masuk cucu dalam bilik lah, penuh panas itu. Sedangkan suami dia ada, maka mesti mendapat keizinan dia. Dan tak semestinya, patutnya kanak-kanak yang sudah umur, yang sudah besar ni tidur sekali lah, kita kata tak boleh.
kecuali kalau dia tu anak-anak orang perempuan. Jadi kalau anak perempuan tidur dalam bilik datuk nenek dengan datuk perempuan, tak apalah, dengan tok ayah, maka kita mesti pisahkan di antara tempat tidur. Jadi anak perempuan tak boleh tidur sekali dengan orang laki-laki, yang laki-laki pula tak boleh tidur sekali dengan orang perempuan, bercampur di situ. Ataupun dalam isu cucu kecil-kecil, tapi walaupun kita ni sudah tua, kadang-kadang atuk dia tu nak tidur juga sekali di situ, maka kita mengatakan tanggungjawab itu masih terjadi dan tidak patut bagi seorang itu menghalang kedudukan suaminya dengan kerja-kerja yang lain. Kita berpindah kepada bab salat. Bab salat ni penting. Tanda situ. Bab yang ke-337. 337. Babu tahrimi raf'il ma'mum ra'sahu minar ruku' awis sujud qabla al-imam. Bab haram seorang makmum mengangkat kepalanya dari rukuk atau sujud mendahului imam. Jadi imam dia rukuk, makmum ni sami Allahu liman hamidah dah bangun, haram. Ataupun imam baru duduk di antara dua sujud, makmum sujud dah. Imam tengah sujud, makmum bangun. Ini perbuatan ini haram. Hadis yang ke-1751. Sebelum hadis tu tengok huraian dia sikit. Islam menggalakkan amalan salat fardu dilakukan secara berjamaah. Salat fardu kita kena buat secara berjamaah mengikut peraturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Antaranya makmum mestilah mengikut imam. Oleh itu jika sebaliknya maka tidak berhasillah amalan berjamaah. Jadi Nabi SAW beritahu, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan, dilantiknya imam itu untuk diikuti. Tapi kalau makmum bangun dulu pada imam, atau makmum mengangkat rokok dulu pada imam, maknanya makmum telah langgar disiplin salatul jamaah. Tengok hadis. Hadis 1751. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adakah salah seorang daripada kamu tidak takut apabila ia mengangkat kepala mendahului imam, bahawa Allah menjadikan kepalanya kepala keldai. Kena keldai? Apa dia? Dongki. Dongki kena? Apa dia keldai ni? Binatang apa? Binatang yang bodoh, tak cerdik. Tengok ni, Allah buat bandingan orang yang langgar disiplin salatul jamaah ini, nak ke tidak Allah jadikan kepalanya kepala keldai, atau Allah Ta'ala jadikan bentuknya sama dengan bentuk keldai. Nas'alullah salamah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada menjadi hayawan yang tak cerdik ini, kan? Jadi hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, Allah sangat murka kepada orang yang mendahului imam dalam salat berjamaah, bangun dari rukuk atau sujud mendahului imam dan sebagainya. Jadi tanda situ lagi, sekiranya, tulis itu dalam kitab, sekiranya imam mendahului makmum, tak apalah, memang kena imam dulu makmum. Sekiranya makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram, imam baru duduk betul saf, imam kata saf, makmum Allahu Akbar, sah ke tak sah salat dia? Tak sah. Salat dia tidak sah kalaulah makmum
mendahului imam dalam takbiratul ihram, solat dia tak sah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita kesilapan besar bagi seorang makmum semasa solat berjamaah apabila dia mengangkat kepalanya semasa sujud sebelum imam, dan disamakan hukumnya bila mengangkat kepala semasa rukuk sebelum imamnya, kerana kedua-duanya sama sahaja. Jadi perbuatan ini besar salah dia. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan perbuatan itu berdosa, tapi solat dia masih sah, cuma perbuatan itu haram. Kalau dalam takbiratul ihram bukan haram lagi, tak sah terus solat, sebab dia telah imam tak mula lagi, dia tukar giada, ibarat gitulah. Jadi tak boleh. Maka sekiranya mendahului imam ini, menurut mazhab Imam Ahmad mengatakan perbuatan itu batal solat dia. Jadi kita ambil mazhab Syafi'i kata perbuatan itu berdosa, kecuali kalau dia mendahului imam dua rukun berturut-turut, maka ketika itu batallah solatnya. Inilah yang dikatakan kesilapan besar dan akalnya dikuasai oleh syaitan. Jadi dibimbangi orang yang mendahului pergerakannya sebelum pergerakan imam untuk berubah kepalanya menjadi kepala himar. Kepala dia akan tukar jadi dongki. Dan himar ini biasanya menunjukkan sejenis binatang yang membawa simbol kebodohan. Tak tahulah, sini tak ada dongki, tak ada. Kalau kita duduk di negeri Arab, himar ni dia panggil himar. Arab kata himar. Bahasa kata dongki kan dalam cerita. Bahasa Melayu kata keldai. Himar ni binatang yang budak-budak buat main dia. Buat main, angkat sampah, berjalan, buat gurau dia. Dia bodoh. Dan dia juga melambangkan suatu kebodohan manusia, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Jum'ah, kamasalil himari yahmilu asfara. Orang yang ada kitab, dia tak baca, dia tak beramal, bandingannya seperti himar, dongki yang duk bawa barang-barang, bawa kitab. Himar ni dia bawa kitab, dia pikul atas belakang dia. Dia pandai ke tak? Tak. Kita pun sama juga. Kalau kita ada kitab, tak baca, tak beramal, jadi kita lebih kurang dengan dongki. Na'udzubillah. Jadi hadis ini secara jelas mewajibkan makmum untuk mengikuti imam, sebagaimana dalam hadis yang riwayat Anas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu supaya kamu ikuti dia. Wa idza kabbara fakabbiru, bila dia takbir baru kamu takbir. Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Jadi janganlah kita mendahului imam daripada segala pergerakan dia. Maka tengok pengajaran yang kedua, balasan orang yang mendahului imam ialah Allah jadikannya seperti keldai di akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam disuruh mengikut peraturan dan syarat yang telah ditetapkan dalam melakukan suatu amalan untuk menjamin amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok bab yang seterusnya. Bab yang ke-338. Bab 338, babu karahati wad'il yadi 'alal khasirati fis salah. Bab makruh meletakkan tangan di sebelah rusuk ketika solat. Allahu Akbar, tak tangan pinggang. Ni orang panggil orang lagu ni, bukan solat lagu ni, kan? Jadi ada kata tak dirusuk, kiri sini, tak tangan sini. Tak boleh lagu tu. Amalan solat disyaratkan kepada umat Islam mempunyai disiplin tertentu yang mesti diikuti oleh setiap orang yang melakukannya. Oleh itu, orang yang tidak mengikut disiplin tersebut menyebabkan solat yang didirikannya batal ataupun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun kurang pahala dia. Hadis yang ke-1752,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khasri fi shalah. Tengok dalam kitab ijaz tu ada titik dot, buang titik tu. Sad, anil khasri fi shalah. Pelajar-pelajar tanda betul-betul. Balik jadi lebah kapur mengajar tak betul susah. Anil khasri fi shalah artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah dari meletakkan tangan pada rusuk di pangkal paha. Oh, tak di pinggang lah, senang tulis itu. Nabi kita larang bercekak pinggang dalam solat. Jangan letak tangan sini Kita solat letak tangan di mana? Tak tangan gini, atas ni, tak di dada. Jangan tak tepi. Jadi pengajaran hadis umat Islam dilarang meletakkan tangan ketika solat di pinggang. Yang kedua, setiap yang disuruh dan dilarang oleh Allah mempunyai hikmah yang tertentu. Yang ketiga, peraturan solat nak diikuti sepenuhnya supaya amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Islam melatih umatnya hidup berdisiplin melalui amalan-amalan dilakukan setiap hari, sama ada amalan wajib ataupun sunat. Jadi mana kita nak letak? Nak letak di mana? Letak tangan kita di dada. Tengok sini, pelajar-pelajar tu, bila kita takbir macam mana? Allahu Akbar, tangan kanan letak di tangan kiri, letak sini. Jangan duk main letak pinggang Ada setengah orang tu dia letak sini. Ada sebuah buku nama dia La Jadida fi Ahkamis Salah. Dia telah menyenaraikan 10 tempat orang letak tangan lepas pada takbir. Ada letak sini, ada letak atas ni, ada bawah pusat. Orang Melayu tambah satu lagi, letak tangan di pinggang. Gini letak sini, sengit jadi. Bila kita siasat tengok kenapa letak situ? Rupanya dia nak jaga hati dia, takut syaitan mari kacau. Enggak, syaitan tidak mari ikut tangan awak, dia mari ikut dalam hati tu. Ini macam-macam dia punya gaya dia macam-macam. Habislah kita bab letak tangan di pinggang. Bab yang ke-339. Jadi bab yang akhir-akhir ni pendek-pendek je. Tak panjang dia punya hadis. Babu karahatis salah bi hadratit ta'am ila akhiri. Bab makruh salat bila hati inginkan makanan dan makanan pula berada di hadapan dia, atau ma'a mudafa'atil akhbathaini. Makruh juga salat ketika menahan daripada dua benda kotor, iaitulah kencing dan berak. Menapa bab kita ni? Jadi amalan salat adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya, dan peluang ini tidak seharusnya diabaikan dengan mengerjakannya sambil lewa saja, kerana perbuatan yang tidak dilakukan dan tidak bersungguh-sungguh akan merugikan orang yang melakukannya. Tengok hadis 1753. Terbalik 1753. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, rawahu Muslim. Maksudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada solat yang sempurna, jadi tidak sempurna solat di hadapan makanan yang dihidangkan, dan tidak pula sempurna solat di waktu dia menahan dua perkara yang kotor, iaitulah nak buang air kecil dan nak buang air besar. Itu dipanggil makruh. Makruh dia ada syarat dia. Tengok sini, tulis di kitab tu,
Yang pertama, pengajaran hadis, Islam melarang umatnya melakukan solat di hadapan hidangan kerana ditakuti hilang khusyuk apabila melihat makanan serta menimbulkan selera makan. Jadi dia duduk Allahu Akbar, dia duduk teringat, ya Allah, pala kambing itu siapa lah nak makan lepas ni, betul tak? Teringat, sudah maya ni, siapa dia duduk hidangan ni lah. Jadi nak nampak makanan itu menampakkan. Jadi di sini ulama hadis mengatakan syarat dianya, kalau kita lapar, kita ni lapar sangat, bau makanan pun rasa celek mata, tiba-tiba orang hidang makanan, kita nak pergi solat pula, Allahu Akbar, duk mikir panjang, siapa dia lah dah. Kepala ikan ni boleh siapa ni. Jadi dia panggil hilang khusyuk. Tapi kalau lah hari-hari lagu tu agak tak pergi masjid dianya, orang azan je letak makanan, Nabi kata makan dulu baru pergi, berat lagu tu kan. Jadi jangan buat makanan yang duduk di hadapan kita tu kecuali dalam keadaan kita rasa memang nak lapar sangat kita. Dan tengok dalam penjelasan hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersolat dalam dua keadaan tadi kerana ia mungkin boleh mengganggu khusyuk solat. Kerana itu, jika waktu solat masih luas dan makanan pula sudah dihidangkan atau sudah dipesan seperti di restoran dan sebagainya, atau bau makanan yang ingin dimakan sudah semerbak dan hati kita pula berhajat kepadanya, maka yang terbaik ialah mendahulukan menjamah makanan tersebut sehingga selesai. Apatah lagi jika dia makan secara berkumpulan. Jadi kalau kita seorang pergi mas solat dulu, orang lain duduk makan, jawabnya mari tinggal kosong lah jawab dia, dan sukar baginya untuk keluar. Kerana jika dia meninggalkan hidangan untuk solat, mungkin ada yang terasa atau menampakkan dia kurang menghormati orang lain. Begitu juga halnya bagi mereka yang berpuasa, makanlah dia berbuka puasa dengan sempurna terlebih dahulu sebelum menunaikan solat maghrib. Jadi dalam hadis kata, iza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wala ta'jalu an asyaikum. Jadi ada hadis ni, bila hidangan makan malam, maka dahulukan dia sebelum kamu salat maghrib, dan janganlah kamu gopoh daripada makan malam kamu. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi maka arahan ini, kalau waktu tu luas dan kita masih lagi ada ruang untuk salatul jamaah. Tetapi jika waktu sudah sempit, dengan waktu kita lewat dah ni, kira-kira kalau makan boleh terlepas salat, maka wajib didahulukan salat dan haram mendahulukan menjamah makanan, kerana kewajipan menjaga waktu salat itu lebih besar. Tetapi janganlah kita sengaja mencari waktu salat untuk makan tengah hari atau makan malam seperti yang dilakukan oleh sebahagian kita sekarang ni. Jadi sekarang ni dah, dia pergi restoran itu sebelah masjid, pergi order makanan, waktu orang azan Allahu Akbar duduk tunggu lagi. Kenapa tak pergi masjid tu? Baru sudah order makanan, ataupun makanan baru sampai. Maka orang ni dikira seorang manusia yang cuai. Kerana kenapa pergi pilih waktu tu? Itu yang ana sebut dalam nasihat kita. Saya kata, tuan-tuan, jangan jadi seperti lembu kenyang. Apa dia lembu kenyang? Ini anak-anak kita ni mungkin kenal lembu kenyang. Lembu kenyang tahu? Lembu kenyang ni kalau duduk tengah jalan, kita nak lalu bagi hong, dia tak bangun, duduk ngak-ngak situ. Ni puak-puak hak lembu kenyang ni pun ramai juga di kedai kopi ni. Orang duduk azan sebelah restoran, dia ada sanggup duduk makan situ. Mula jadi dia dengar hadis ni, orang kata kalau apa hidup pergi restoran masa tunya, tunggu lepas solat Isya baru pergi. Ini kita pergi buat jadual tak betul, kemudian kita nak membetulkan jadual tu dengan hadis Nabi ni, jawabnya tidak. Maka ada juga riwayat yang mengatakan sahabat ni, dia nak makan. Bila dia nak makan, dia dengar imam azan solat, maka dia sudahkan makanan dia. Kita kata betul. Ni hadis ni riwayat daripada Ibnu Umar. Saya kata betul. Sebab imam di negara Arab
Zaman-zaman sahabat dulu dia baca panjang. Sempatlah kalau nak makan, dia makan pula bukannya makan ayat ikan 3 rasa lagi, roti tu apa ni, sayur tu sayur ni tak ada. Dia makan roti je. Roti kadang-kadang cicah dengan khal, dengan cuka, dengan zaitun, dengan simple je makanan dia, sekejap je. Kalau makanan kita ni lama masa. Dan satu lagi, imam dia baca panjang. Kalau kita duk mai wal asri dengan wad duha ni, jawab dia terlepas sekali dengan solat lah. Jadi kita kena tengok juga hadis itu dibaca sekali dengan suasana dan juga realiti. Dibaca dengan suasana dan realiti, barulah kita boleh faham kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil satu lagi bab. Ada hadis lagi? Pengajaran nombor 2. Umat Islam dikehendaki melakukan salat dengan khusyuk dan menumpukan perbuatan dengan hati yang khusyuk pada Allah semata-mata. Jadi tujuannya nak larang daripada makan tadi kerana apa? Kerana takut kita ni hilang khusyuk. Sama juga dengan masalah yang kedua tadi, iaitulah masalah makruh. Kalau kita nak buang air, pergi buang air dulu, ambil wuduk baru mari salat. Ni dak ni, saya ni sayang ke wuduk. Kalau kita pergi ambil wuduk, pergi ke tandas, batal pula wuduk. Dia panggil saya ke wuduk. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kebetulan pula imam malam tu baca panjang. Agak-agak khusyuk tak khusyuk kawan ni? Tak khusyuk. Dia marah kata imam pula. Allah, mentaka dia hafal Quran kak, nyo baca panjang pula. Sekali ngapa imam kena dia. Dia nak buang air tak pergi buang dulu. Jadi maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, wala, jangan solat sedang kamu yudafi'ul akhbathan, sedang menahan nak buang air. Pergi buang air biar selesa. Barulah kita mari tak marah siapa-siapa. Yang ketiga, Islam melarang umatnya mempermain-mainkan amalan-amalan yang diwajibkan ke atas mereka. Bab yang ke seterusnya, bab apa itu? Bab yang ke bab yang ke 340. Babun nahyi an raf'il basari ila sama' fi shalah. Bab larangan memandang ke langit ketika solat. Dengar ni. Waktu kita solat, Allahu Akbar, jangan duk tengok cicak atas ni. Ni duk ni tengok sana, tengok sini. Ini Nabi kita larang. Salah satu amalan yang amat penting ialah solat. Ianya dilakukan 5 kali sehari semalam, dan ini menunjukkan bahawa umat Islam perlu mendekatkan dirinya kepada Allah pada setiap ketika dengan cara yang bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini, tengok hadis 1754. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum, rawahul Bukhari. Anas bin Malik menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapakah adanya orang-orang yang mengangkat mata mereka ke langit dalam solat. Tengah solat tengok ke atas. Maka bertambah kuat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertegas dengan perkara ini, sehingga ke Nabi kita bersabda, hendaklah mereka berhenti dari berbuat demikian. Nabi kata berhenti daripada duduk tengok ke atas, atau disambar penglihatan mereka. Ini kalau tengok juga ke atas, mungkin mari cahaya lap, hilang kita punya penglihatan, jadi buta. Nak ke buta? Tak nak, jangan tengok ke atas. Habis kita nak tengok ke mana? Dalam solat kita nak tengok ke mana? Tengok tempat sujud. Bila kita takbir Allahu Akbar, kita tengok di tempat kita
sujud. Jangan duk tengok kawan, tengok jeling orang itu, jeling orang ni. La, jangan buat itu. Jadi pengajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras orang yang memandang ke langit ketika solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Hadis ini jelas melarang mengangkat kepala untuk melihat ke atas semasa bersolat. Ini kerana ia boleh menghilangkan khusyuk solat. Ibnu Sirin meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila bersolat baginda akan melihat ke atas sehingganya turun ayat Quran, waqumu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sesungguhnya berjayalah orang mukmin itu, iaitulah orang-orang khusyuk dalam solatnya. Maka Nabi kita pun tunduk ke bawah. Abu Qilabah Al-Jarmi pula mempelajari solat dari Nabi daripada 10 orang sahabat yang berbeza, menyatakan bahawa solat Umar bin Abdul Aziz adalah merupakan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memerhatikan solat Nabi, maka beliau dapati tengok kita nak solat tu, kita tengok ke tempat sujud. Kata di Ibnu Al-Hafiz Ibnu Rajab, kebanyakan ulama menganggap sunat bagi orang yang bersolat memandang ke tempat sujud. Jadi ada orang tanya, tengok soalan ni, kalau kita solat di Mekah nak tengok mana? Tengok kalau kita solat di Mekah, solat di Masjid Haram, adakah kita tengok tempat solat ke tengok ke Kaabah? Maka ada juga sebahagian ulama kecil mengatakan tengok Kaabah, tetapi kebanyakan ulama mengatakan kita kena tengok ke tempat sujud. Kalau tengok Kaabah, depan Kaabah tu ada tawaf keliling, Allahu Akbar, mulut tengok, ya Allah, baju merah ni tak habis-habis lagi tawaf ni, berapa round dah dia ni. Pas tengok orang lain pula, jadi banyak cerita. Jadi kita tak usah duduk sibuk dengan orang, kita sibuk hak kita, iaitulah kita tengok ke bawah, tengok ke tempat sujud. Satu lagi bab, babu karahatil iltifati fi shalah li ghairi uzrin. Bab makruh menoleh, tengok palih tengok kiri kanan dalam solat kita tanpa uzur. Kalau ada keuzuran itu dimaafkan. Suatu perkara sama ada yang wajib atau sunat perlu dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan supaya berhasil tujuan suatu amalan yang disyariatkan, walau bagaimanapun pada keadaan tertentu seperti sakit dan sebagainya. Sesuatu peraturan itu boleh diketepikan dan digantikan dengan cara lain yang lebih sesuai, kerana Islam itu agama yang mudah, tidak menyusahkan. Tengok hadis ini, hadis 1755. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'artu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah faqal huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Dengar sini apa dia kata ni. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling semasa solat. Ada orang duduk solat, dia tengok sana, tengok sini. Ni ada ni, kita duduk parti setengah jemaah ni, suka benar kalau solat duduk paling kau itu, paling kau ni. Kalau nampak ada orang paling, je tik linga dia, jangan buat. Jangan tengok. Sebab apa? Dengar ni, Nabi kata apa? Siapa dia solat dia berpaling, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan suatu rampasan, merupakan suatu sambaran, rampasan yang disambar oleh syaitan dalam solat seorang hamba. Jadi kalau kita rasa nak kena kapah ke syaitan, paling dalam solat. Jadi hadis ini dalam Bukhari, pengajaran hadis, amalan yang diperintahkan oleh Allah wajib dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut rukun dan syaratnya. Yang kedua, Islam mengingatkan umatnya supaya yang sengaja melakukan kesalahan semasa salat akan mendapat seksa daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kalau tak tahu tanya orang, jangan ada buat pandai-pandai sendiri. Hadis yang kedua dalam bab kita ni, hadis wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka walil iltifat fi shalah, iyyak walil iltifat fi shalah, fa innal iltifata fi shalati halakatun, fa in kana la budda fa fit tatawwu'i la fil fariidati.
Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Maksudnya daripada Anas katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah engkau mengenai menoleh dalam solat? Orang palih tengah solat, dia palih kiri kanan. Maka menoleh dalam solat itu adalah satu kerusakan. Maka sekiranya ia terpaksa lakukannya waktu solat sunat, bukan waktu solat fardu. Pengajaran hadis, tengok pengajaran hadis. Islam memberi kemaafan kepada orang yang uzur, tidak dapat melakukan amalan-amalan yang diwajibkan mengikut peraturannya. Yang kedua, umat Islam dikehendaki menyampaikan peraturan amalan ibadat kepada orang yang tidak mengetahui, dan umat Islam dilarang berpaling ketika salat. Jangan ketika salat jangan berpaling, dan boleh melakukannya jika terpaksa, tapi bagi solat sunat. Tengok ni, kalau orang terpaksa macam mana? Contohnya, kita tengah solat Allahu Akbar, tiba-tiba kita nampak ada benda lalu sini. Jadi boleh kita jeling tengok, belajar tengok sini, jeling tengok nanti apa ni. Kalau kena ke apa dia tu, ular ke, kalau jengking ke, benda-benda yang bahaya, jadi bolehlah kita berhati-hati kan. Jadi kalau benda yang tak ada apa-apa, tak ada masalah apa. Jadi jangan sekali-kali kita berpaling ketika salat. Wallahu a'lam. Tapi ingat, berpaling dengan muka saja. Tapi kalau paling dengan tubuh dia, dada dia pusing ke sini, lari daripada kiblat, maka batal solat. Tulis di kitab. Berpaling di sini hanya dengan muka saja. Tetapi kalau berpaling dengan tubuh dia, dengan dada dia, lari daripada kiblat, maka batallah solatnya. Tanda itu dah. Tamatlah perbincangan kita dalam bab ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab 342. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.